Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kerana sudi lagi hadir ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, kita tak mahu celoteh terlalu panjang, kita akan teruskan dengan jilid 2, episod yang ke-33, Muntahkan Ulat dan Paku Karat. Pak Mardan dan saya terus ke bahagian belakang rumah. Lama juga Pak Mardan berlegar-legar di situ. Hujan terus turun mencurah-curah. Petir dan kilat sambung menyambung di malam yang pekat. Saya dan Pak Mardan naik ke bilik pengantin. Halimah masih lagi memegang besi kuning erat-erat. Pak Mardan meletakkan baldi di sudut bilik dan terus duduk di situ. Kau, Tamar, duduk dekat lutut aku ni. Pak Mardan memerintah dan saya patuh pada perintahnya. Pak Mardan merenung ke muka Halimah yang sudah kelihatan cemas. Saya lihat mulut Pak Mardan bergerak-gerak. Saya tidak tahu apa yang dibacanya. Kau jangan tegur apa yang kami buat, Halimah. Aku tahu sebahagian dari anak rambut kamu sudah terkena tempias air hujan. Suara Pak Mardan parau. Matanya mula bersinar garang. Pak Mardan terus bersemadi di depan baldi di plastik berwarna merah. Dalam masa itu, Pak Mardan menumpukan seluruh perhatian pada ilmu yang dituntut dari gurunya. Saya lihat baldi dalam plastik merah itu bergerak macam air yang sedang mendidih. Di luar hujan terus mencurah-curah. Cahaya petir jelas kelihatan menyelinap ke dalam bilik pengantin. Kerana saya ada mendapat petua sedikit dari Datuk bagaimana mahu menumpukan seluruh panca indera pada alam lain, saya pun segera melakukannya. Memang saya terasa yang diri saya terpisah dari keadaan keliling. Saya berhadapan dengan satu alam yang sunyi dan tenang. Lebih kurang setengah jam kemudian, saya terdengar sayup-sayup bunyi berdesing. Makin lama, makin jelas bunyi itu seperti benda yang sedang terbang menuju ke arah bilik pengantin. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi ledakan yang cukup kuat di atas bumbung rumah. Bunyinya macam letupan meriam buluh. Serentak dengan ledakan itu, saya terdengar bunyi besi-besi kecil berlaga sesama sendiri. Saya juga terdengar bunyi logam berjatuhan dari tulang bumbung berhampiran dengan hujung kaki Halimah. Bila saya membuka mata, saya dapati Halimah tidak sedarkan diri. Di hujung kakinya terdapat berpuluh-puluh batang paku, kaca dan jarum karat berserakan. Pak Mardan segera menghampiri saya. Kalaulah kita terlewat tadi, Tamar, aku tidak dapat membayangkan apa yang terjadi, ujar Pak Mardan pada saya sambil meraba pangkal kening sebelah kirinya. Bunyi suara hujan di luar mula berkurangan. Tiba-tiba terdengar bunyi letupan kecil betul-betul di hujung kepala lutut Pak Mardan. Saya lihat Pak Mardan rebah atas lantai. Mukanya segera bertukar menjadi kehitam-hitaman. Saya menggelabah. Paku dan besi serta jarum karat bagaikan bergerak-gerak ke arah saya dan Pak Mardan. Datuk, tolong! Pekik saya dengan sekuat hati. Ketika itu saya rasa batang leher saya cukup panas. Bila menelan air liur, terasa pedih. Punggung saya pula bagaikan berada di atas bara api. Dalam keadaan yang gawat itu, saya dapati Datuk sudah pun berdiri di ambang pintu. Bertenang, kata Datuk lalu melemparkan kain hitam yang terselepang di dada atas lantai. Pak Mardan boleh bergerak dan duduk semula seperti asli. Leher saya tidak terasa panas lagi. Punggung saya kembali berada di atas papan lantai. Kau sajalah selesaikan perkara ni, Mardan, kata Datuk. Pak Mardan menganggukkan kepalanya. Datuk terus duduk bersila di tengah pintu. Halimah masih lagi terkapar di katil macam mayat. Tetapi besi kuning masih berada dalam genggamannya. Bantu saya ya kalau saya tewas, beritahu Pak Mardan pada Datuk. Saya akan bantu mana yang patut. Allah bersama kita, balas Datuk. Pak Mardan memejamkan matanya. Saya pun juga begitu. Tidak ada sesuatu yang aneh berlaku. Pak Mardan menampar paha kanan saya sekuat-kuat hati. Begini saja. Kau dan aku sama-sama melihat air dalam baldi ni, bisik Pak Mardan sambil merenung ke arah wajah Datuk. Dan Datuk bagaikan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mardan pada saya. Datuk anggukkan kepala kepada saya dengan maksud supaya mematuhi apa yang diperintahkan oleh Pak Mardan. Saya pun merenung ke arah air di dalam baldi. Saya lihat air di dalam baldi bergerak macam air yang sedang mendidih, mengeluarkan asap tebal macam asap rokok, berlegar-legar di permukaan baldi. Asap itu naik meninggi dan akhirnya terus hilang. Saya mula terhidu bau hamis, seperti bau darah seekor ayam yang baru disembelih.
Kepala saya terasa pening tetapi saya masih lagi dapat mendengar bunyi hujan yang kian berkurangan di luar. Pandangan saya menjadi berpinar-pinar. Dalam samar-samar itu, saya lihat bayangan wajah seorang lelaki yang tidak saya kenali. Dalam keadaan saya berkhayal itu, saya lihat Pak Mardan menepuk air di dalam bilik. Kemudian Pak Mardan menutup permukaan baldi dengan kain putih. Datuk melihat sahaja dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mardan. Halimah mula bergerak dan melepaskan besi kuning yang digenggamnya. "Engkau dah terlepas dari bahaya ni, Halimah," kata Pak Mardan dan menyuruh Halimah beredar dari situ. Hujan berhenti terus. Orang ramai mula membetulkan kain-kain khemah yang jatuh di rempuk angin. Pancar ragam dari Taiping diminta meneruskan permainannya kembali. Pak Mardan terus menemui ayah Halimah dan minta meneruskan acara yang telah ditetapkan. Walaupun acara bersanding agak lewat diadakan dari masa yang ditetapkan, orang ramai tidak pernah merasa kecewa, malah memuji pihak tuan rumah yang sanggup mengadakan majlis tersebut. Upacara bersanding berjalan dengan penuh kemeriahan. "Semuanya sudah selamat ni," kata Datuk pada Pak Mardan yang ketawa kecil melihat pengantin perempuan dan lelaki di atas pelamin. Bila upacara bersanding selesai, Pak Mardan terus menerpa ke bilik Halimah untuk mengutip paku dan besi yang berserakan. Malam itu, saya dan Datuk serta Pak Mardan tidur di masjid. Pada mulanya pihak tuan rumah melarang kami tidur di masjid. Setelah diberitahu oleh Pak Mardan bahawa tindakan itu bukanlah berniat mahu memalukan tuan rumah, tetapi bertujuan menghindarkan sesuatu yang buruk. Untuk menghindarkan sesuatu yang buruk terjadi kalau Pak Mardan masih ada di situ. Orang yang berniat jahat terhadap Halimah akan mengulangi perbuatan terkutuknya. Alasan itu dapat diterima oleh pihak tuan rumah dengan baik. Banyak perkara yang ditanya oleh Datuk pada Pak Mardan berhubung dengan ilmu menahan hujan. Saya lihat Datuk cukup berminat belajar sesuatu dari Pak Mardan. Rasa meluat mula datang dalam hati saya terhadap sikap Datuk itu. Apa perlunya Datuk mencari ilmu lagi? Apakah dia tidak terfikir usianya sudah lanjut? Apakah ilmunya yang ada masih tidak mencukupi? Tanya saya dalam hati sambil menyandarkan badan pada tiang seri masjid. Saya ni bukan apa-apa, sekadar mahu tahu sahaja. Bukankah belajar dan menambahkan ilmu pengetahuan itu memang dituntut oleh agama Islam? Saya terdengar suara Datuk agak meninggi. "Memang," sahut Pak Mardan. "Saya ni teringat tentang surah Ar-Rahman ayat 33 yang bermaksud lebih kurang begini. Wahai para jin dan manusia, kalau kamu sanggup menembus sempadan langit dan bumi, maka tembuslah. Kau tak akan sanggup melintasi melainkan dengan kekuatan," ujar Datuk dengan tenang. Pak Mardan tersenyum seraya berkata, "Maksud kekuatan dari ayat itu ialah ilmu pengetahuan." "Betul, tepat sekali cakap awak tu," sahut Datuk. Kedua-duanya saling tepuk-menepuk antara satu sama lain. Melihat dari cara mereka bercakap itu, saya segera membuat kesimpulan antara Datuk dan Pak Mardan memang terdapat rasa persefahaman. Tetapi secara tidak langsung, antara mereka masih mahu menunjukkan yang diri masing-masing sama-sama tahu. Dan saya kira kalau Datuk masih meneruskan sikapnya itu, Pak Mardan tidak begitu mudah mahu melahirkan sesuatu yang dia tahu pada Datuk. Suasana di luar masjid cukup gelap. Suara cengkerik dan katak bersahut-sahutan. Saya merasa kedinginan dan kelopak mata mula agak rasa berat. 2 kali saya menguap panjang. Barangkali Datuk mula sedar bahawa Pak Mardan tergolong dalam golongan orang yang agak sombong dan membanggakan diri, yang mengakui dirinya tidak begitu pandai tentang hal-hal ilmu dunia. "Saya ni baru sangat dalam hal ni. Ilmu dunia tak sebanyak mana. Ilmu akhirat lagilah kurang. Saya masih belajar." Begitu lemah nada suara Datuk. Ekor matanya menjeling ke arah saya dalam sinaran lampu gasolin yang sekejap terang dan sekejap gelap. Mendengar kata-kata Datuk itu, Pak Mardan termenung panjang. Dia kerutkan kedua belah keningnya macam memikirkan sesuatu. "Saya tak ada kuasa untuk menahan hujan," katanya lemah. "Jadi, apa yang awak buat?" sanggah Datuk. "Awak ni macam tak tahu pula. Bukankah Allah berkuasa atas segala-galanya? Saya mohon doa pada Allah, minta hujan jangan turun di suatu kawasan." "Lagi apa yang awak buat?" Mengamalkan beberapa petua dari nenek moyang. Itulah saja. Setakat ini permohonan saya diberkati. Itu sajalah yang saya buat."
Datuk anggukkan kepala mendengar keterangan dari Pak Mardan, tetapi Datuk merasakan Pak Mardan menyembunyikan sesuatu darinya. Kerana itu, Datuk agak keberatan bila Pak Mardan menyuruh dia baring di atas lantai masjid. Datuk terus melawan dia bercakap hingga Pak Mardan memberitahu Datuk yang dia memang menuntut ilmu menahan hujan dari seorang bomoh hujan yang berasal dari Selatan Siam, iaitu di negeri Patani. 3 tahun aku tinggal sana. Pak Mardan memberi keterangannya pada Datuk. Menurut Pak Mardan, ayahnya dulu salah seorang pendekar yang terkenal di Perak, berjaya memotong leher pihak lawan dalam Perang Larut. Ayahnya telah diberikan 50 ekar tanah sawah oleh Sultan Perak pada masa itu sebagai mengenangkan jasanya. Tanah itu dikecualikan dari sebarang cukai. Bila tanah itu bertukar pada dirinya, Pak Mardan menjualkan tanah itu pada seorang jutawan Melayu dari Kuala Kangsar. Hasil wang dari jualan tanah itu, Pak Mardan membeli tanah lain di kampung kota. Saya tak tahu bagaimana Datuk memujuk Pak Mardan hinggakan dia sanggup memberikan pada Datuk beberapa petua dan amalan yang mesti dilakukan untuk menahan hujan. Pak Mardan juga memberitahu Datuk yang dirinya ada menyimpan ilmu melompat yang dituntutnya dari arwah ayahnya dahulu. Ilmu tu dinamakan lompat sekayu kain. Masa Perang Larut dulu, ilmu itu telah digunakan oleh ayah saya bagi menewaskan pihak lawan. Pak Mardan tersenyum bangga menceritakan tentang keperwiraan ayahnya. Datuk mengurut-ngurut dada, kemudian dia tersenyum sinis. Pak Mardan kurang senang dengan sikap Datuk itu, lalu dia menentang biji mata Datuk lama-lama. Datuk juga berbuat demikian. Dari gerakan dan kelipan mata Pak Mardan, Datuk dapat membaca pembawa ataupun peribadi Pak Mardan. Datuk tahu Pak Mardan orangnya pantang dicabar. Kesempatan itu Datuk gunakan untuk menguji sejauh mana kebenaran kata-kata Pak Mardan. Aku tak yakin kau ni ada ilmu melompat kayu sekain. Silap, maafkan saya. Aku tak yakin kau ada ilmu melompat sekayu kain. Amat lantang suara Datuk. Tiba-tiba saja Pak Mardan bangun. Dia membeliakkan mata ke arah Datuk. Awak mahu saya buktikan? Itulah yang sebaiknya. Baik, marilah keluar. Pak Mardan keluar dari masjid. Datuk pun begitu. Saya menjadi serba salah. Dalam samar-samar lampu gasolin, saya lihat jam tua yang tersangkut di tiang seri. Jarum pendek dan panjang menunjukkan ke angka 12. Rasa dingin cukup hebat menggigit kulit badan saya. Bibir saya menggeletar. Suara katak dan cengkerik kian bertambah hebat. Datuk menghampiri Pak Mardan dengan tenang. Begini saja, sekarang pukul 12 tepat. Pesan guru saya, tidak baik melakukan sesuatu tepat jam 12 malam ataupun siang. Banyak buruk, dari baiknya. Beritahu Datuk pada Pak Mardan. Nampaknya Pak Mardan tidak membuat sebarang bantahan pada Datuk sementara menanti jarum jam berganjak daripada pukul 12 ke pukul 12:02. Datuk duduk di kaki tangga masjid. Pak Mardan berdiri di halaman masjid. Dia sudah pun memakai baju hitam dan seluar serta berselempang kain kuning. Dia membelakangi Datuk. Datuk ni nak bergaduh ke? Tanya saya pada Datuk. Tidak, sekadar mahu menguji. Setahu aku seorang pendekar atau pahlawan tidak akan menunjukkan kebolehannya di khalayak ramai. Pahlawan selalunya bersikap macam harimau yang menyimpan kuku, kata Datuk. Cakap Datuk itu memang benar. Sudah setengah jam masa berlalu, Pak Mardan tidak juga menunjukkan kebolehan dan kemampuannya. Datuk pun mula bertindak. Dia mencabar Pak Mardan dengan membalingkan sebilah sundang ke arah belakang Pak Mardan. Dalam gelap itu, Pak Mardan berjaya menyambar sundang dengan tangan kanannya lalu membalingkan semula ke arah Datuk kembali. Dan Datuk bagaikan kilat menangkap hulu sundang lalu ditikamkan ke batang pisang. Sundang terus melekat ke situ. Okey guys, siapa kat sini tahu apa itu maksud sundang? Boleh komen di ruangan komen. Baik, saya teruskan. Saya segera masuk ke masjid dan membawa lampu gasolin keluar. Saya letakkan di atas simen kolah tempat orang mengambil wuduk. Cahaya dari gasolin itu menerangi sebahagian daripada halaman masjid. Terus Datuk menyerang Pak Mardan. Tujuan Datuk berbuat demikian supaya Pak Mardan naik semangat. Tujuan Datuk memang berjaya. Pak Mardan lalu membuat serangan balas yang cukup hebat. Buah silat yang dilepaskannya pada Datuk cukuplah tajam dan cepat. Datuk terus mengelak dan menepis hinggakan buah-buah silat yang ditujukan padanya tidak menjamah badan. Datuk lalu mencabut sundang dari batang pisang, menerkam ke arah Pak Mardan. Cepat-cepat Pak Mardan melompat separas kepala Datuk lalu menyepak pergelangan tangan Datuk dari udara. Pak Mardan tidak berjaya.
Saya lihat dia bagaikan terapung-apung di udara membuka silat baru. Kemudian kakinya menjamah kaki bumi. Saya lihat Datuk melepaskan sesuatu macam bola api ke arah kaki kiri Pak Mardan. Dia menjerit lalu melompat melepasi bumbu masjid. Pak Mardan bagaikan terbang di udara. Tubuhnya nampak bulat macam seketul kayu itu menuju ke arah pokok pisang tempat Sundang terletak tadi. Lebih kurang dalam jarak 4 kaki mahu sampai ke perdu pokok pisang. Pak Mardan mengulurkan kaki kanannya. Dari kaki kanannya itu saya lihat keluar cahaya bulat dan memanjang macam api andang. Saya dengar pekikan dari Pak Mardan cukup lantang. Serentak dengan itu terdengar satu letupan kecil. Saya lihat pokok pisang rebah ke bumi dan terbakar. Dalam beberapa saat saja, saya lihat Pak Mardan dan Datuk berdakap-dakapan di halaman masjid. Janganlah menguji saya sampai macam tu. Nasib baik saya dapat arahkan pada perdu pokok pisang. Kalau pada awak, sudah lain jadinya. Ucap Pak Mardan sambil menukar baju hitam kepada baju kemeja putih. Saya tahu, saya cuma menguji, bukan nak bergaduh. Balas Datuk. Awak bukan calang-calang orang. Tiap manusia ada kelebihan dan kekurangannya. Macam kau dengan aku ni, ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Yang sempurna dan gagah hanyalah Allah yang Maha Besar. Sebaik sahaja mengakhiri cakap itu, lagi sekali Pak Mardan memeluk tubuh Datuk. Kami masuk ke masjid. Ketika saya mahu merebahkan badan di sisi Datuk, Pak Mardan menghampiri saya. Muka saya direnungnya lama-lama. Belajarlah sesuatu dari Datuk kamu. Datuk kedekut dengan ilmu. Betul ke cakap cucu awak ni? Tak patut buat begini. Pak Mardan mengajukan pertanyaan kepada Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum. Tak betul tu. Ada saya curahkan ilmu penjaga diri dan beberapa petua untuknya. Saya rasa itu sudah cukup. Yang lain tak mustahak. Saya dah pesan gunakan ilmu itu bila ada musuh atau masa yang terdesak. Tidak boleh digunakan sebarangan. Ternyata penjelasan Datuk itu memuaskan hati Pak Mardan. Zaman kami muda-muda dulu, kalau tak cukup syarat dengan ilmu di dada, kami ni takkan merantau. Tetapi anak-anak muda sekarang ni lain pula. Adat budaya dan cakap orang tua-tua dilupakan. Itu pun dah sudah mahu merantau. Baru ada ilmu tak sampai sebuku, sudah tunjuk pandai. Pak Mardan macam merungut. Datuk menganggukkan kepala mengiyakan cakapnya. Saya menguap lagi, kelopak mata terasa cukup berat. Suara Datuk dan Pak Mardan yang sedang bercakap saya dengar kian lama, kian jauh dan akhirnya saya tidak terdengar apa-apa lagi. Bangun, bangun. Saya dengar suara Datuk meninggi dan badan saya digoncang oleh Pak Mardan. Saya membuka mata dalam gelap. Lampu gasolin sudah lama padam. Rasa marah mula datang dalam hati. Bagaimana saya tidak marah kalau tengah sedap tidur terpaksa bangun? Kenapa tu? Bangun, kau jangan banyak cakap. Hasrat saya untuk mengajukan pertanyaan mati bila terdengar nada suara Datuk begitu keras. Datuk menyuruh saya dan Pak Mardan berpisah. Saya disuruh merangkak ke arah utara masjid. Pak Mardan ke selatan dan Datuk sendiri merangkak ke arah pintu masjid. Suara katak dan cengkerik di luar masjid bertambah hebat. Saya mula terdengar deru angin melanggar ranting dan dahan kayu. Dengan tiba-tiba bulu rumah saya tegak. Dari tingkap masjid yang terbuka yang ditolak oleh angin, saya lihat ada api bergerak dalam gelap mengelilingi masjid. Tiba-tiba sahaja pintu masjid terbuka dengan lebarnya, kemudian terkatup dengan sendirinya, macam ada tenaga manusia yang menolaknya dari luar. Apa hajat? Teriak Datuk sekuat hati, dan api yang bergerak mengelilingi masjid terus padam. Apa hajat? Ulang Datuk lagi. Saya lihat cahaya api itu datang kembali berada betul-betul di luar pintu masjid. Teriakan Datuk tidak mendapat jawapan. Pak Mardan tanpa disuruh terus menghidupkan lampu gasolin. Lampu itu dibawa ke pintu masjid. Bila melihat cahaya lampu gasolin itu, hati saya mula rasa tenteram kerana Pak Mardan sudah berdiri di samping Datuk. Saya segera menghampiri mereka. Kau nampak tak apa tu? Pak Mardan menepuk bahu saya. Dengan pertolongan cahaya lampu gasolin, saya dapat melihat dengan jelas sebatang kayu terpacak di halaman masjid. Di hujung kayu bahagian atas terletaknya tengkorak manusia. Saya pandang wajah Datuk. Dia nampak serius. Saya pandang wajah Pak Mardan. Ada tanda-tanda keresahan di mukanya. Datanglah. Apa hajat kamu? Pekik Datuk lagi dan lampu gasolin terus malap.
Kayu di tengah halaman masjid mengeluarkan cahaya api. Bunyi tapak kaki manusia memijak dahan dan ranting-ranting kering mula kedengaran dari tiap penjuru masjid. Saya terasa bagaikan ada beribu manusia yang bergerak di sekeliling masjid. Datuk terus bertafakur lebih kurang 5 minit. Bila dia membuka mata, lampu gasolinnya malap bersinar terang. Di halaman masjid terdapat seorang manusia berdiri di sisi kayu yang ada tengkorak itu. Inilah orang yang saya lihat dalam baldi di rumah pengantin tadi, bisik Pak Mardan pada Datuk. Dengan tenang, Datuk menganggukkan kepala lalu keluar dari masjid. Datuk berdiri berhadapan dengan orang itu. Suara katak dan cengkerik kian hebat. Angin juga mula bertiup agak ganas. Bila angin berhenti bertiup, hujan pun turun menambahkan rasa sejuk pada diri saya. Titik hujan yang halus itu terus menjadi kasar. Pak Mardan segera menarik tangan Datuk. Orang yang berdiri dengan kayu itu terus memeluk tubuhnya. Titik-titik hujan tidak mengenai tubuhnya pula. Masuk. Orang ni mahu membalas dendam, beritahu Pak Mardan pada Datuk. Saya lihat Datuk termenung sejenak. Dengan tenang Datuk memegang kain hitam di kepala. Kain hitam itu dibukanya. Datuk simpulkan kain hitam itu hingga menjadi seketul macam buku benang. Kalau niat kau baik, kau tak apa-apa. Tetapi kalau niat kau buruk, kau akan binasa, ujar Datuk pada lelaki di tengah halaman dari muka pintu masjid itu. Datuk lemparkan kain itu ke arah lelaki tersebut. Bila kain itu jatuh di hujung kaki lelaki itu, kelihatan asap berkepul-kepul naik ke udara. Batang tubuh lelaki itu hilang dalam kepulan asap. Pak Mardan terus duduk lalu membacakan beberapa mantra hinggakan hujan yang mula teduh berhenti sama sekali. Bila kepulan asap itu hilang, tengkorak yang berada di hujung kayu jatuh ke atas tanah. Batang tubuh lelaki itu segera bertukar menjadi hitam. Lidah lelaki itu terjujur macam keluarnya macam lidah anjing yang kehausan dan biji matanya mula merah. Datuk menepuk tangan kanannya 3 kali ke bendul masjid. Orang lelaki di tengah halaman mula batuk dan muntah darah 2 kali. Pak Mardan segera mengambilkan air dari dalam kolah 1 gayung dan menyerahkan pada Datuk. Tawarkanlah dia, Pak Mardan menyarankan dan Datuk terus menunaikannya. Setelah Datuk membacakan sesuatu pada air di dalam gayung, saya pula ditugaskan menyimbah air ke badan lelaki itu. Bila air dalam gayung terkena badan lelaki itu, kulitnya yang hitam segera bertukar macam biasa. Dia pun sudah tidak muntah lagi. Pak Mardan menghampiri lelaki itu. Sebelum berdiri di hadapan lelaki tersebut, Pak Mardan terlebih dahulu membaca beberapa mantra. Dia menguncikan semua panca indera lelaki tersebut. Saya merasa terkejut bila secara tiba-tiba Pak Mardan mendapatkan Datuk semula. Awak tengok apa kerja maksiatnya selama ni? Suara Pak Mardan lemah. Datuk terdiam. Dia terus bertafakur lagi. Bila semuanya selesai, Datuk terus memberitahu Pak Mardan bahawa lelaki itu pernah meminang Halimah untuk dijadikan isteri mudanya. Pinangan itu ditolak oleh ayah Halimah kerana lelaki itu sudah beristeri sebanyak 10 kali. 6 isterinya sudah diceraikan, 4 pula masih dipakainya lagi. Dia hanya mengharapkan hasil dari titik peluh isterinya untuk menyerai dirinya. Dia tidak pernah mahu melakukan sebarang pekerjaan. Dia lebih senang duduk di rumah dan ataupun berjalan ke sana kemari dengan pakaian yang kemas. Walaupun usia sudah hampir 50 tahun, tetapi dia kelihatan muda macam anak teruna yang berusia 20-an. Gagah dan tampan. Datuk juga memberitahu Pak Mardan, lelaki itu tidak pernah mandi kecuali kalau dia bertemu danau di tengah hutan yang ada teras kayu terendam di dalamnya. Kalau dia mandi, hanya memadai dengan sekali selam saja tanpa memakai kain basahan. Bila air di badannya kering dengan sendiri, barulah dia memakai baju dan seluar. Selepas itu, dia akan mengurungkan diri dalam bilik selama seminggu. Masa dia mengurungkan diri dalam bilik itu, dia akan melumurkan seluruh kulitnya dengan najisnya sendiri. Bila Pak Mardan mendapatkan penjelasan itu dari Datuk, dia segera berdiri di hadapan lelaki itu. Kenapa kau berbuat begitu pada Halimah? Pertanyaan dari Pak Mardan itu dijawab oleh lelaki itu dalam bahasa yang tidak dapat saya dan Datuk faham. Pak Mardan segera memberitahu Datuk yang lelaki itu bercakap dalam bahasa Siam. Kerana Pak Mardan boleh bercakap Siam, lelaki itu terus dilawan bercakap dalam bahasa itu. Perbuatan itu tidak menyenangkan hati Datuk. Datuk membuka tapak tangan kirinya dan terus membacakan sesuatu. Orang ni menuntut ilmu bomoh Siam. Biar saya kembalikan hati dan perasaannya kepada bangsanya sendiri. Rungut Datuk lalu melangkah ke arah lelaki itu. Sebaik saja Datuk sampai di hadapan lelaki itu, dia terus menampar perut lelaki itu dengan tapak tangan kanannya. Lelaki itu menjerit lalu membongkok sambil memegang perutnya. Ketika itu juga lelaki tersebut muntah.
Dari mulutnya terkeluar segumpal kain kuning yang penuh dengan ulat sebesar ulat nangka. Bau kain kuning itu macam bau bangkai. Datuk menekan kain kuning itu dengan jari telunjuk kirinya hingga kain itu pecah. Bila kain itu pecah bertaburan, kaca, batu dan ketul-ketul daging jatuh ke atas tanah. Ular hidup berserakan atas kawasan muntah orang lelaki itu. Pak Mardan mencari daun kayu lalu memukul tubuh lelaki itu dengan sekuat hatinya. Wajah lelaki yang tampan berubah menjadi kendur dan bergaris-garis macam orang lelaki yang berumur 50 tahun. Lelaki itu rebah ke tanah. Datuk segera mengentakkan pangkal siku kirinya ke belakang lelaki itu dengan sekuat hatinya. Lelaki itu dengan tiba-tiba bangun. Kau orang Islam? Tanya Datuk. Ya, saya orang Islam. Rukun Islam berapa perkara? 5 perkara. Pertama apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Cuba engkau mengucap 2 kalimah syahadah. Ternyata orang itu tidak dapat menunaikan permintaan Datuk. Mata orang itu terkebil. Toleh kiri, toleh kanan macam orang yang ketakutan. Pak Mardan mengheret lelaki itu ke tepi kolah. Kita mandikan dia sekarang, kata Pak Mardan. Aku setuju, balas Datuk. Saya pun menjeruskan air ke tubuh lelaki dengan gayung. Lelaki itu menggelatar. Dalam kedinginan dini hari, bibirnya kelihatan biru. Lututnya pula berlaga sesama sendiri. Datuk membuka seluar yang dipakai oleh lelaki itu. Digantikan dengan kain dan baju Melayu kepunyaan Pak Mardan. Bila lelaki itu disuruh masuk ke masjid, dia enggan. Perbuatan itu membuatkan Datuk naik darah. Kenapa? Tanya Datuk. Saya sudah bersumpah dengan guru saya takkan masuk masjid atau membaca Al-Quran. Awak ni mengarut. Datuk mendorong lelaki itu ke pintu masjid. Bila lelaki itu melangkah bendul, dia jatuh dan dari tubuhnya keluarlah kepulan asap nipis. Serentak dengan itu terdengar deru angin yang amat kuat di luar masjid. Deru angin itu makin kurang dan akhirnya terus hilang. Datuk terus mengajar. Maafkan saya, amboi. Datuk terus mengajarkan lelaki itu mengucap 2 kalimah syahadat dan meminta dia bertaubat. Cukup sukar untuk lelaki itu bertaubat. Dia begitu fanatik dengan ajaran gurunya. Sesudah berbagai pandangan diberikan padanya oleh Pak Mardan, barulah dia mahu bertaubat. Awak tidak akan membalas dendam pada saya? Tanyanya pada Pak Mardan. Tidak. Aku mahu kau bertaubat dan jangan sekali-kali mengulangi perbuatan yang lalu. Mendengar cakap Pak Mardan, lelaki itu pun terdiam. Walau bagaimanapun, Datuk memberikan kesempatan pada lelaki itu membuat keputusannya sendiri. Datuk tidak mahu memaksa dia. Datuk mahu dikembalikan pakan jalan dengan penuh keinsafan dan kesedaran. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Harap kita akan dapat bertemu lagi di episod yang seterusnya. Episod yang ke-34 yang bertajuk Berjanji dengan Syaitan. Terima kasih lagi sekali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.